sejahtera. Audio Jungle. Salam sejahtera semua, nama saya Mastini Lampangau, BP 21160542. Saya akan bentangkan bahagian pengenalan kajian kami. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan penyiasatan saintifik? Penyiasatan saintifik merupakan kaedah dan cara berfikir secara sistematik, terkawal dan empirikal yang bertujuan mengkaji hubung kait antara fenomena semula jadi yang diperhatikan menurut Kerlinger 1973. Okey, penyiasatan saintifik empirikal bermakna kajian yang dirancang boleh diuji dalam makmal atau luar daripada makmal dan terbuka untuk diteliti orang lain. Kajian empirikal ini mengaplikasikan dua kaedah. Yang pertama adalah kaedah soal selidik, yang kedua adalah kaedah temu ramah. Melalui kaedah soal selidik, pengumpulan data atau maklumat terkini boleh diperolehi. Kaedah ini kebiasaan yang melibatkan satu turutan aktiviti yang harus diikuti untuk memudahkan kajian yang dilakukan. Seterusnya, saya akan menerangkan model 5 faktor besar atau juga lebih dikenali sebagai The Big Five. Ialah model atau ciri personality yang biasa paling banyak digunakan dan disokong secara empirikal. Ia terdiri daripada 5 ciri utama iaitu neuroticism, extraversion, openness, agreeableness dan conscientiousness. 5 model besar menunjukkan kestabilan yang mengagumkan dari masa ke semasa walaupun merentasi selang beberapa tahun, dan kestabilan itu meningkat apabila individu semakin tua. 5 model besar sering dirujuk sebagai model personality sejagat kerana ia mengaplikasikan merentas jantina, bahasa dan budaya. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Hai, nama saya Raniel Leong Chin Fei, memegang kad matriks BP 21160540. Saya akan membentangkan tentang neuroticism, iaitu kerisauan atau kebimbangan dan perasaan negatif yang lain, atau mempunyai emosi yang lemah atau pengawalan emosi yang rendah. Selain itu memberi kesan yang negatif kepada manusia seperti kuat marah, mudah putus asa, sentiasa berfikiran negatif dan banyak kesan negatif lagi. Neuroticism terbagi kepada 3 aspek, iaitu kerisauan atau kebimbangan dan mudah yang dikenali sebagai anxiety. Yang kedua, kemurungan. Ketiga, ketidaktentuan emosi. Ketidakstabilan emosi adalah perubahan emosi yang tidak terkawal atau lebih kepada perubahan emosi yang menuju ke arah negatif. Kestabilan emosi merujuk kepada keupayaan seseorang untuk kekal tenang dan dapat menghadapi masalah atau stres. Sekian. Seterusnya sokongan empirikal bagi extraversion, yaitu e-counseling. E-counseling digunakan untuk golongan introvert seperti individu yang introspektif, pendiam, mempunyai rasa rendah diri, kurang keyakinan diri, dan tidak berani berhadapan dengan orang ramai. E-counseling dan meluapkan perasaan dengan menulis tanpa bersuara menyebabkan mereka merasa lebih yakin dan bebas dalam menyatakan masalah mereka. Itu akan membuatkan mereka lebih terbuka dan mampu menceritakan masalah mereka. Kaedah counseling berbentuk komputer telah diperbagaikan, seperti chatroom secara online serta perkhidmatan konseling individu dengan mengakses laman web, yaitu Ask Uncle Ezra. Untuk mendapatkan perkhidmatan konseling secara atas talian, keberkesanan kaedah ini telah dibuktikan melalui kajian yang mendapatkan 70% dari kelompok e-counseling yang menyatakan mereka percaya mendapat manfaat daripada kelompok tersebut. Mereka telah berjaya mengatasi perasaan malu yang berlebihan sedikit demi sedikit. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Kok Iting dan nombor matriks saya BP 21110317. Hari ini saya akan bincang tentang sokongan empirikal untuk model 5 besar personality. Openness atau keterbukaan kepada pengalaman juga disebut sebagai akal, menunjukkan rasa ingin tahu, perhatian, original dan tidak memalu. Orang yang bersifat keterbukaan kepada pengalaman lebih terbuka terhadap kebaharuan dan cenderung mengambil tugasan yang mencabar intelektual.
The Big Five Personality atau model 5 besar personality banyak digunakan untuk menjalankan kajian mengenai pastikan hubungan antara trait personality dengan pencapaian akademik pelajar. Terdapat keputusan menunjukkan bahawa trait keterbukaan mendorong pelajar teknik dan vocational aliran perniagaan cenderung memulakan keusahawanan. Manakala terdapat kajian yang menyatakan bahawa pelajar yang mempunyai trait keterbukaan yang tinggi bermampu untuk mendapat keputusan lebih baik kerana lebih bermotivasi untuk memahami kandungan yang dipelajari. Kelima-lima faktor ini termasuk keterbukaan kepada pengalaman telah terbukti bahawa model ini sangat berguna kepada para peneliti dalam pelbagai bidang seperti bidang organisasi sosial, klinikal dan industri. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Cecilia Robert akan membentangkan tentang sokongan empirical untuk ciri personality agreeableness yang terdapat dalam Big Five Personality. Agreeableness ini merupakan antara sifat yang paling menonjol dan berpengaruh. Antara sokongan empirical yang dapat dilihat daripada agreeableness ini ialah melalui kajian yang dilakukan oleh Michael Wilmot, iaitu seorang profesor pengurusan di Universiti Arkansas, dan Dennis Wans, iaitu profesor psikologi di Universiti Minnesota. Mereka telah mengkaji pelbagai pemboleh ubah dari kesehatan psikologi ke fizikal, ke hubungan interpersonal, dan dari prestasi kepimpinan ke pencapaian akademik dan organisasi. Bagi memahami kesan agreeableness ini dengan lebih baik, para pengkaji tersebut telah meringkaskan keputusan daripada 142 meta-analisis kesan pelaporan untuk 275 pemboleh ubah yang digunakan. Mereka menggunakan kaedah statistik bagi mengira kesan keseluruhan dan mendapati bahawa agreeableness ini mempunyai kesan yang diisi pada 93% pemboleh ubah dan hasil. Dalam kajian mereka yang lalu, mereka telah menggabungkan pelbagai meta-analisis bagi ciri-ciri dalam Big Five Personality dan mengkaji kesannya dalam prestasi dalam pekerjaan. Dan hasil daripada kajian yang mereka lakukan itu, mereka telah mendapati bahawa hubungan antara ciri personality dan prestasi itu begitu berbeza dalam 9 jenis pekerjaan yang utama. Menurut Wilmot, mereka mahu membuat ringkasan kuantitatif dan sintesis berkaitan pelajaran kita, hubungan antara agreeableness iaitu salah satu ciri Big Five Personality dan juga akibatnya. Ini adalah sangat penting kerana seperti yang kita ketahui, agreeableness ini merupakan sifat yang sering dikaitkan terutama sekali dalam membantu orang lain untuk membina kehidupan yang lebih positif dan ianya tidak lari daripada kepimpinan dalam organisasi. Oleh itu, Wilmot dan Wans telah menyusun 275 pemboleh ubah ke dalam kategori konsep yang lebih luas bagi menjelaskan dan menekankan kepentingan agreeableness ini. Dan mereka telah mensintesiskan 8 tema yang menggambarkan ciri berfungsi pada agreeableness ini melalui semua pemboleh ubah dan kategori. Tema ini menggambarkan betapa pentingnya ciri personality tersebut dalam seseorang individu dan juga organisasi. Dan tema-tema tersebut ialah tersendasi diri, kepuasan diri, pelaburan perhubungan, kerjasama, penekanan keputusan yang lebih rendah, orientasi norma sosial dan integrasi sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada saya. Nama saya Nurul Fatini binti Muhammad Yusof, pemegang nombor metrik BP210409. Saya akan membentangkan mengenai bagaimana empirical support dapat membantu seseorang yang mempunyai personality conscientiousness. Okey, apakah itu conscientiousness? Ia merujuk kepada sejauh mana seseorang individu boleh dipercayai, berhati-hati dalam memiliki keputusan, seorang yang bertanggungjawab, teratur dan mempunyai kemahuan yang tinggi untuk mencapai sesuatu. Oleh itu, seseorang yang bersikap conscientious akan memberi pengaruh positif terhadap prestasi di tempat kerja dan akademik. Namun begitu, menurut Manual Diagnostis dan Statistik bagi Gangguan Mental edisi ke-5 keluaran 2013, seseorang yang mempunyai personality yang tinggi cenderung untuk mempunyai masalah seperti perfectionist. Seseorang yang sangat conscientious juga akan menghadapi masalah untuk menjadi lebih fleksibel atau susah untuk menjadi seorang yang spontan. Dalam arti kata lain, kes yang melampau mereka mungkin bergelut dengan perfectionism dan gangguan obsesif kompulsif. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Berdasarkan motif kajian, sokongan empirical dapat dikaitkan dengan personality conscientiousness. Berdasarkan masalah yang difokuskan iaitu perfectionist, ia dapat dibantu melalui salah satu terapi empirically supported treatment EST, iaitu Cognitive Behavioral Therapy CBT. Terapi tingkah laku kognitif CBT ialah pendekatan psikoterapi yang disokong secara empirik yang dicirikan dengan mengajar pesakit satu set kemahiran mengatasi. Kemahiran ini bertujuan untuk mengubah suai kognitif maladaptif, tingkah laku dan tidak balas fisiologi yang mengekalkan atau memburukkan lagi psikopatologi. Terapi tingkah laku kognitif ini telah menunjukkan hasil di mana individu perfeksionis dapat menguruskan kesukaran yang berkaitan dengan usaha tanpa henti untuk mencapai sesuatu secara keterlaluan. Ini telah disahkan bukan sahaja oleh pengurangan tahap perfeksionisme yang dilakukan sendiri, tetapi juga penyiasatan kualitatif yang menunjukkan bahawa pesakit belajar bagaimana menangani situasi secara berbeza, menjadi lebih baik dalam mengalihkan fokus daripada prestasi dan meluaskan domain untuk penilaian kendiri. Kesimpulannya, jika personality conscientiousness kita tinggi, ianya penting untuk kita sentiasa ingat dan berwaspada pada ciri personality kita yang lain yang melengkapkan diri kita. Walaupun sikap ketelitian boleh membantu kita menjadi seorang yang berhemah dan bertanggungjawab, itu bukannya satu-satunya sifat yang menentukan diri kita. Lazimnya, kepribadian kita akan mengandungi beberapa tahap daripada kelima-lima ciri. Jadi, kita harus sentiasa terbuka untuk meneroka keseluruhan personality kita. Sekian, terima kasih.
Okey, seterusnya saya akan bentang kesimpulan daripada kajian kami. Okey, kesimpulannya 5 sifat besar personality sangat universal di mana lebih daripada 50 budaya yang berbeza mendapati bahawa 5 dimensi boleh digunakan dengan tepat untuk menggambarkan personality seseorang, di mana ramai ahli psikologi kini percaya bahawa 5 sifat besar personality bukan saja universal, mereka juga mempunyai asal-usul biologi pakar, di mana psikologi David Buss telah mencadangkan penjelasan evolusi untuk 5 ciri personality teras. Dan David Buss juga mencadangkan bahawa ciri personality ini mewakili kualiti terpenting yang membentuk landscape sosial kita. Kita juga kena sentiasa ingat bahawa tingkah laku melibatkan interaksi antara personality asas seseorang dan pun boleh ubah situasi. Situasi di mana seseorang mendapati dirinya memainkan peranan utama dalam bagaimana seseorang itu bertindak balas. Personality adalah kompleks dan pelbagai. Setiap orang mungkin memaparkan tingkah laku merentasi beberapa dimensi ini. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.